Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita yang disampaikan kepada Abang. Ketiga-tiganya Abang dapatkan daripada email. Terima kasih pada semua yang dah menghantarkan cerita. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan jadi hiburan, pada masa yang sama jadi iktibar untuk kita semua. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama berdoa. Moga-moga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezeki, dibanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dunia dan di akhirat, dan dirahmati Allah oleh Allah dengan keberkatan hidup kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2017. Yang cerita ke abang nama sebenarnya adalah Afiq, tapi minta abang gunakan nama gelaran dia yang terkenal dekat kampung, namanya Pokeng. P-O-K-E-N-G. Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 2017, inilah titik permulaan Pokeng mula nampak alam sebelah. Dia kata sampai sekarang benda tu masih lagi berlaku. Walaupun alam sebelah tu dia tak nampak begitu jelas, tapi kadang-kadang dia terasa dia berada dekat tempat lain, dan kadang-kadang dia nampak makhluk-makhluk yang tak sepatutnya dia nampak. Tapi cerita ni adalah permulaan, titik mula macam mana dia boleh nampak semua benda tu. Pada tahun 2017, waktu tu akak dia, salah seorang daripada 12 adik-beradik Pokeng, si akak ni masuk hospital. Sekarang akak dia dah meninggal lah, dah almarhumah. Jadi dia kata pada waktu tu akak dia masuk hospital sebab ada masalah buah pinggang, ada jangkitan dia kata. Jadi pada hari tu juga kawan dia ajak dia pergi tengok wayang. Jadi akak dia dekat hospital Temeloh Pahang waktu tu. Jadi dia kata dalam perjalanan nak pergi tengok wayang, mak dia minta dia singgah dekat hospital dulu, bagi baju kalau tak silap abang pada akak dia sebagai baju ganti. Jadi wayang pula waktu tu start lebih kurang pukul 11 malam. Bergeraklah dia dengan kawan-kawan dia. Dia yang bawa kereta, Pokeng yang bawa kereta pada waktu tu dengan kawan-kawan dia. Semua sekali lebih kurang 5 orang bergerak daripada kampung dia ke Bandar Temeloh Pahang sebab nak tengok wayang dekat Bandar Temeloh. Lepas tu singgahlah dekat hospital, bagi baju pada akak dia. Dia kata sepanjang perjalanan memang tak ada masalah sebab dia memang membesar dekat Temeloh Pahang. Memang tak takut pun. Cuma bila dia sampai dekat hospital tu, dia rasa macam lain macam. Waktu dia naik dekat ward, dia rasa macam seolah-olah dia berada dekat satu kawasan yang asing. Dia pun tak tahu macam mana dia nak terangkan. Dia kata tapi itu perasaan yang dia rasa. Rasa risau, rasa gundah gulana waktu dia sampai dekat hospital. Bila dia jumpa dengan kakak dia pun bagilah baju pada kakak dia, dan dia pun nak masuk semula dalam kereta, pergi ke kereta, lepas tu pergilah ke tengok wayang dekat Bandar Temeloh. Sepanjang perjalanan daripada hospital ke pasaraya tempat wayang tu, dia punya perasaan dah lain macam. Dia rasa macam ada yang tak kena, seperti ada yang memerhatikan dia. Tapi dia tak tahu ini adalah titik permulaan hidup dia kucar kacir sampai sekarang. Bila dah tengok wayang tu bermula daripada pukul 11 malam menganjur sampai ke pukul 1 pagi. Dia kata wayang tu bukanlah wayang cerita hantu, tapi wayang cerita action, bertumbuk, bergaduh. Agaknya cerita Marvel abang rasa. Dia kata wayang tu okey je. Lepas habis wayang tu lebih kurang pukul 1 pagi lah, dia pun dengan kawan-kawan dia keluar daripada wayang. Biasalah bila dalam panggung wayang kan kita sejuk kan, jadi mudah terasa nak terkencing tu, dia punya pundi kencing tu mengecut. Jadi dia pun dengan kawan-kawan dia planning nak pergi ke tandas. Jadi dia dengan kawan-kawan dia gunakan tandas, dia salah satu dalam pasaraya itu. Bila masuk tandas memang kosong. Jadi ada lebih kurang 5 bilik tandas. Dan Pokeng ambil tandas berdiri untuk dia buang air kecil je lah. Yang kawan-kawan dia semua buang air kecil termasuk buang air besar, gunakan bilik-bilik tandas yang ada. Tandas tu semua ada 5, tapi tandas yang paling hujung tak digunakan, terbuka macam tu aja. Waktu Pokeng habis kencing dekat kawasan tandas berdiri, dia pun pergi basuh tangan dekat sinki. Waktu dia basuh tangan dekat sinki tu, dia nampak ada satu kujur tubuh berdiri berbalut kain putih dekat dalam tandas paling hujung. Waktu tu dia kata dia tak berapa rasa nak takut. Dia macam terteka-teka. Tu apa benda sebenarnya? Takkan aku nampak hantu, dia kata. Selama hidup aku tak pernah nampak hantu. Tapi tak akan nampak hantu. Tapi perasaan tu nak kata takut tak juga, sebab
dia datang dalam tandas tu bersama dengan kawan-kawan dia. Jadi perasaan tu lebih kepada perasaan pelik. Dia tengok aja benda Allah tu. Benda Allah tu berdiri tegak cantik je dekat dalam tandas. Tandas paling hujung lah tu. Lepas tu bila dia dah basuh tangan, dia rasa macam mungkin benda tu bayangan dia aja. Jadi dia cuba berkelip 2-3 kali. Kelip mata, tap mata dia kelip. Tak juga benda tu hilang. Dia berkali ke tempat lain. Konon-konon macam cari sabun lah dekat sinki tu kan. Dan bila dia pandang balik dekat dalam tandas yang paling hujung tu, melalui refleksi cermin, tetap juga ada. Yang dia nampak selama ni dekat refleksi cermin tau. Jadi dia tak puas hati. Mungkin dalam cermin ada. Kalau cerita hantu kan dalam cermin nampak. Tapi bila kita paling ke belakang, benda tu hilang kan. Jadi dia beranikan diri paling ke belakang. Nak tengok benda tu ada lagi ke tidak. Mungkin dalam cermin dia ada, luar cermin tak ada. Tapi bila dia pandang ke belakang, dia tengok dekat tandas hujung, benda tu masih lagi ada. Berdiri tegak dekat situ. Waktu tu dia rasa macam hantu. Ini adalah hantu. Tapi aku sama ada aku nak rasa takut atau tak. Tapi aku rasa macam pelik, dia kata. Kenapa selama ni dia nampak, tak pernah nampak hantu, dia nampak hantu. Dan selama beberapa minit, beberapa saat lah lebih kurang, kawan-kawan dia keluar daripada tandas. Bila kawan-kawan dia keluar daripada tandas, keadaan jadi riuh. Sebab kawan-kawan dia jenis yang huha-huha semua. Bila kawan-kawan dia keluar, dan Pokeng terus pandang ke arah tandas paling hujung, benda tu hilang. Jadi Pokeng cakap, aku rasa seram dalam tandas ni, jom kita keluar, balik terus. Jadi kawan-kawan dia nampak macam Pokeng muka pucat. Tanyalah kenapa kau Keng pula. Pokeng kau kenapa? Muka kau macam lain macam je. Kau nampak hantu ke? Dia kata. Tak adalah, dia kata. Waktu tu Pokeng tak nak bocor rahsia. Dia kata dia waktu tu dia masih lagi berteka-teki sama ada dia nampak atau bayangan, setakat bayangan je. Jadi dia cakap dengan kawan-kawan dia, tak ada apa-apa. Aku rasa macam tak sedap badan, kata. Jadi diorang pun keluar daripada tandas. Nak dijadikan cerita, kereta yang Pokeng letak tu terletak, dia parking kereta lah, berbelit sikit lah. Dia parking kereta dekat tingkat paling bawah sekali, iaitu kawasan bawah tanah. Jadi dia bangunan tu ada lebih kurang 3 tingkat yang parking. Tingkat P, P1, P1 dengan P2. Sekarang ni dia parking kat tingkat paling bawah sekali. Jadi diorang pun berjalan lah laju-laju daripada tandas nak pergi ke tingkat paling bawah. Pada waktu ni lift boleh katakan semua lift dah tutup, dah tak boleh digunakan. Diorang terpaksa guna accelerator. Cumanya accelerator pun dah tak berfungsi. Diorang terdiam macam tu aja. Jadi dia kena gunakan jadi seperti tangga lah kan benda tu. Accelerator kan jadi saya naik macam tu kan. Jadi kalau benda tu stop, jadi macam tangga lah. Jadi turunlah geng-geng ni, Pokeng dengan kawan-kawan dia daripada satu level ke satu level yang lain, sampailah ke level ground floor. Nak jadi cerita wayang tu dekat tingkat atas. Jadi banyaklah tingkat yang dia kena lalui sampai dekat level ground floor. Pada waktu ni memang gelap kecuali dekat kawasan playground. Dekat satu mall dekat Temerloh. Nanti kalau siapa tahu kongsi. Dekat playground tu dia kata ada banyak mesin tangan tau. Mesin yang ambil hadiah pakai tangan tu kan, yang tangan besi tu kan. Ada banyak mesin tu. Waktu melintasi playground, Pokeng nampak benda tu, gula-gula tadi, berdiri dekat salah satu mesin yang tangan tu. Yang tangan ambil tu. Waktu tu Pokeng terjerit sangat kuat. Sampai bergema di dalam kawasan pasaraya tu. Kawan-kawan dia yang daripada tadi nampak macam berani huha-huha-huha, jadi macam terkejut. Sampai kan kawan-kawan dia kata, kau kenapa ni tiba-tiba menjerit? Huhara lah, dia kata. Takut apa bendanya, aku tak nampak apa pun. Pokeng cakap, tak, jom kita terus kita ke kereta. Aku dah tak tahan duduk sini, kita terus ke kereta. Jadi bila tengok Pokeng dalam keadaan yang huru-hara, kawan-kawan dia pun mempercepatkan langkah. Daripada ground floor, diorang pergi ke P, lepas tu diorang pergi ke P1 dan diorang terus ke P2. Maksudnya beberapa tingkat ke bawah. Sampai dekat kawasan P2 tu, kawasan tu boleh dikatakan gelap. Memang dah tak ada lampu. Hanya ada beberapa bahagian kawasan parking saja yang ada lampu. Bawah tu dah tak ada kereta, hanya kereta Pokeng je yang ada kat situ. Nak jadi cerita, Pokeng kan driver kan malam tu. Hanya kereta dia je yang ada dekat situ, yang kawasan lain tak ada kereta. Jadi kawan-kawan dia ni bila sampai dekat kawasan gelap, biasalah budak-budak muda santai-santai sambil-sambil nyalakan rokok. Waktu tu Pokeng dah kata, janganlah, tolonglah jangan nyalakan rokok. Jomlah kita terus masuk dalam kereta, kita pergi dari sini.
Waktu dia orang berjalan melambat-lambat tu, walaupun Pokeng dalam keadaan huru-hara, yang member lain telah nyalakan rokok, waktu tu semua orang dikejutkan. Troli-troli yang ada di kawasan parking bawah bergerak sendiri. Waktu tu kawan-kawan dia macam terkejut, tapi macam alah, anak-anak muda kan terkejut, oh macam tu. Tapi Pokeng tak terkejut macam tu. Dia terkejut macam nak mati, sebab dia nampak makcik Rockers tolak troli. Kawan-kawan dia seorang pun tak nampak. Dia tanya juga, korang nampak tak ada benda yang menolak troli? Tak, dia kata troli bergerak sendiri. Mungkin troli tu bergerak disebabkan oleh angin. Jadi Pokeng kata, mana mungkin angin? Troli tu berat, ada yang menolak. Aku nampak, dia kata. Tapi kawan-kawan dia gelakkan dia, sebab tak ada seorang pun nampak. Pokeng seorang yang nampak. Jadi diorang pun semua bergerak ke arah kereta dalam keadaan berlambat-lambatan. Pokeng rasa macam, dia rasa pada waktu tu merasa macam nak berlari je. Sebab dia dah terlalu takut, dia kata. Perasaan takut tu dah menguasai diri habis-habisan. Selepas 3 kali peristiwa dia nampak dekat dalam tandas, dekat kawasan playground dan juga troli yang bergerak sendiri. Dia rasa perasaan takut dia dah tak boleh dibendung. Bila sampai dekat tepi kereta, sekali lagi kawan-kawan dia buat perangai. Masing-masing kata, relax lah dulu brother. Tak payahlah masuk kereta dulu. Kita nyalakan rokok untuk kali yang kedua. Waktu tu Pokeng cakap, ya Allah, dia tak nampak ke apa yang aku nampak? Waktu tu Pokeng dah masuk dalam kereta. Kawan-kawan dia masih lagi ada di sekeliling kereta sambil nyalakan rokok untuk kali yang kedua. Waktu ni Pokeng didengki untuk kali yang seterusnya. Dalam keadaan gelap, Pokeng nampak gula-gula tu melompat. Tapi Pokeng kata dia bukan melompat macam cerita kartun, lompat. Tak, dia kata. Dia melompat 10 meter jaraknya, lepas tu melompat lagi 10 meter jaraknya. Benda tu Pokeng nampak dia daripada jauh datang menghampiri mereka semua. Waktu tu Pokeng hentak kereta, suruh kawan-kawan dia masuk. Dia kata, kita kena bergerak sekarang, benda tu kejar kita. Kawan-kawan dia masih lagi tak percaya, sebab yang nampak Pokeng seorang. Jadi diorang pun masuk semua dalam kereta dan kereta pun bergerak. Bergerak daripada situ, keluar daripada bangunan tu. Tapi Pokeng nampak daripada cermin belakang, cermin tengah, dia nampak benda tu seolah-olah mengejar dalam keadaan melompat. Kalau abang yang ada dalam keadaan situ, abang suruh kawan-kawan abang merukiah, baca apa-apa yang patut. Tapi Pokeng kata dia masih lagi dalam keadaan yang menimbang-nimbang sama ada yang dia nampak ni setakat bayangan dia ataupun betul-betul gangguan daripada alam sebelah. Jadi kereta meluncur laju keluar daripada bangunan. Perjalanan mengambil masa daripada Pasaraya itu nak ke rumah Pokeng lebih kurang 1 jam. Dan Pokeng risau sebab dalam perjalanan tu diorang akan melalui satu kawasan yang gelap yang memang banyak cerita-cerita pelik, iaitu kawasan Kampung Awah. Nanti kalau siapa-siapa tahu boleh komen kat bawah. Dia kata ramai orang dah nampak dekat Kampung Awah tu macam-macam benda. Dan Pokeng rasa risau sebab kawasan tu memang tak ada lampu. Bila sampai dekat kawasan Kampung Awah tu, memang betul apa yang Pokeng jangka. Benda tu daripada jauh Pokeng dah nampak. Dia menunggu Pokeng. Dia nampak gula-gula tu berdiri kat tepi jalan. Dan Pokeng kuatkan hati, bawa kereta melintasi kawasan tu, dan dalam keadaan yang dia punya gelabah tak boleh cakap, tangan dia menggigil, badan dia berpeluh, sampai kawan-kawan dia pelik kenapa keadaan Pokeng macam tu. Pada waktu ni Pokeng tetap tak bagi tahu yang dia nampak gula-gula. Gula-gula tu dia kata tingginya lebih kurang setengah daripada tiang elektrik. Mana mungkin manusia? Manusia paling tinggi pun ialah berapa meter? 1 meter lebih je kan. Paling tinggi pun 2 meter. Ni kalau setengah daripada tiang elektrik ni bukan sebarang tinggi. Tinggi betul dia kata. Mungkin terlebih zat agaknya. Gula-gula yang terlebih zat. Jadi ketinggiannya bertambah. Seram pula. Okey, kita sambung. Jadi dia teruskan perjalanan. Waktu tu dia kata dia tak tahu nak buat apa. Dia punya ketakutan dah menguasai badan dia sampai dia punya badan menggigil. Dia teruskan perjalanan sampai dekat melepasi Kampung Awah tu, sampai dekat Tol Cenor. Kalau tak silap abang. Bila sampai kat Tol Cenor, kawasan situ terang. Jadi Pokeng cakap dengan kawan-kawan dia, aku dah tak boleh nak drive kat sini. Aku dah lemah satu badan. Lutut aku lemah, kaki aku lemah, semangat aku lemah. Jadi kawan-kawan dia tanya, kau kenapa sebenarnya? Barulah Pokeng cerita apa yang dia nampak.
Sepanjang perjalanan dia nampak gula-gula mengikuri dia orang. Barulah masing-masing kawan-kawan ni muka pucat. Jadi disebabkan Pokeng dah tak boleh memandu, steering diambil alih oleh salah seorang daripada kawan-kawan Pokeng. Yang ambil alih steering tu adalah budak Tafiz. Jadi dengan kata lain, dia lebih bersemangat lah. Lebih bersemangat, ilmunya lebih tinggi. Jadi kalau dia baca-baca tu, bacaan dia tepat, macam tu. Jadi kawan dia yang ambil alih, yang teruskan memandu, dan kawan dia adalah budak Tafiz. Jadi diorang pun bergerak daripada Tol Cenor nak pergi ke satu kawasan, kalau abang tersilap minta maaf betulkan, kawasan Sempang Klinik dekat Gading Gajah dekat kawasan situ. Jadi dia kata Pokeng sepanjang perjalanan, bila kawan dia dah ambil alih, Pokeng duduk dekat sebelah, dekat tempat pemandu sebelah, tapi dia selungkupkan badan dia dengan t-shirt, dia tak nak tengok, dia kata, dan dia turunkan kerusi supaya dia tak nampak depan, tak nampak tepi. Maksudnya kerusi itu dibaringkan. Kawan-kawan dia memang, bila Pokeng bertindak macam tu, lagilah kawan-kawan dia cuak. Jadi sepanjang perjalanan semua orang senyap, tak cakap apa-apa. Tiba-tiba Pokeng dengar ada suara mengilai, seolah-olah suara tu ada dekat sebelah telinga dia. Dia berkata kuatnya suara mengilai tu seperti speaker letak dekat sebelah telinga. Waktu tu Pokeng dah tak boleh nak cakap apa. Dia menjerit sekuat hati, menyebabkan kawan-kawan dalam kereta tu jadi kalang kabut. Bayangkan kalau tiba-tiba kawan kita dalam kereta, atau anak kita, atau tiba-tiba isteri kita menjerit, kita yang drive ni jadi huru-hara. Dah kenapa pula? Waktu tu Pokeng kata dia cuba tutup telinga sambil dia menjerit minta tolong, dan dia menjerit dengan perkataan, halaukan benda tu daripada aku dah tak tahan. Halaukan, tolong weh, halau. Jangan dijerit kat telinga aku. Halau, pergi, aku tak nak. Waktu tu kawan-kawan dia jadi huru-hara, tak tahu nak buat apa. Mujur yang bawa kereta tu adalah budak Tafiz. Jadi dia orang kata, kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan? Kita selawat banyak kali. Moga-moga Allah bagi pertolongan. Dan bila dia orang sampai dekat Gading Gajah, Sempang Klinik, waktu tu Pokeng nampak sekali lagi kali terakhir, benda tu gula-gula berdiri dekat signboard. Waktu tu bila Pokeng nampak, Pokeng menjerit sekuat hati dengan jeritan, tolong, jangan kacau aku, pergi daripada sini, korang tolonglah, halau. Lagilah kawan-kawan dia jadi huru-hara kan bila jadi macam tu. Dengan keadaan Pokeng macam tu yang dah menjerit-jerit. Pokeng pada waktu tu dia kata dia dah tak tahu nak buat apa. Dia kata dia dah tak ingat nak berselawat Nabi ke apa. Walaupun kawan-kawan dia semua selawat Nabi, dia dah tak ingat. Dia kata dia tak ingat sebiji ayat Quran. Dia terlalu takut sebab suara tu terlalu kuat dekat telinga dia. Dia cuba tutup telinga dia. Dia kata dengan keadaan dia lemah, dia rasa macam dia tak tahu, tolonglah. Dia kata dia dalam keadaan yang sangat memerlukan pertolongan. Tapi kawan-kawan dia tak tahu apa yang dia rasa. Dan dalam perjalanan tu, tiba-tiba bumbung kereta dia orang jatuh satu benda yang sangat kuat dan menyebabkan seluruh kereta jadi huru-hara. Ke kiri ke kanan dia orang drive. Jadi maka dia orang semua tahu ada sesuatu yang menggekori dia orang. Dan yang nampak hanyalah Pokeng. Pokeng kata waktu tu dia dah tak sedar. Mengikut cerita kawan dia, bila sampai dekat kawasan rumah Pokeng, waktu tu Pokeng kata yang dia tahu adalah dia menjerit minta tolong, minta dihalau benda tu, yang dia dalam keadaan yang lemah. Dan mengikut cerita kawan dia, bila sampai dekat rumah, abang-abang Pokeng dah tunggu dekat depan rumah sebab kawan-kawan dia dah telefon dulu. Abang-abang Pokeng dah tunggu kat kawasan depan rumah. Lepas tu bila sampai depan rumah, Pokeng dibawa masuk dalam rumah dalam keadaan yang lemah longlai. Dan Pokeng dibawa masuk dalam bilik. Bila dia duduk dalam bilik, Pokeng baru sedar dia dah sampai kat rumah. Tapi pada waktu tu dia sangat-sangat letih. Mak dia menangis kat sebelah dia sambil berzikir. Abang-abang dia pun sama, adik-beradik dia pun sama. Kawan-kawan dia malam tu tak balik rumah masing-masing, semuanya tunggu dekat rumah Pokeng sebab nak tahu perkembangan Pokeng macam mana. Jadi malam tu Pokeng menghabiskan masa dengan keadaan yang sangat ketakutan. Dia kata waktu tu dia dalam keadaan yang sangat lemah. Dia nampak seolah-olah dekat kaki dia ada benda yang memeluk kaki dia. Tapi dia tak nampak bentuknya. Cuma dia rasa, dia nampak, dia kata, tapi tak nampak bentuk secara tepat. Ada orang peluk kaki dia dalam keadaan berbaring. Dia waktu ni baring lah.
Waktu ni mak Pokeng menangis-nangis, zikir nak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokeng dah tak tahu nak cakap apa, dia tak ingat. Dia dengar mak dia suruh berzikir, tapi dia tak ingat macam mana nak zikir, dia tak ingat macam mana nak selawat, dia tak ingat langsung. Dia tahu dia bukan orang yang alim, tapi sekurang-kurangnya, tapi dia tak ingat apa-apa, dia kata. Dan benda ni tamat apabila azan subuh. Bila azan subuh, tiba-tiba Pokeng macam dapat satu kekuatan bila dengar azan, dan dia nampak benda yang memeluk kaki dia tu merangkak keluar. Dan bentuknya seolah-olah macam labah-labah yang besar. Dan bila azan tu habis, barulah Pokeng boleh bergerak. Dia cakap dengan mak dia, dia dah sedar. Cuma keadaan dia sangat-sangat letih. Selepas dia solat subuh, kawan-kawan dia pun balik dan Pokeng tidur seharian sampailah esok paginya, sampailah pukul 4 petang. Dan pada malam tu, Pokeng dibawa oleh abang dia untuk pergi berubat. Pokeng kata waktu tu dia dalam keadaan yang sangat lemah, dan sewaktu dia dalam perjalanan berubat ke tempat ustaz, dia nampak macam-macam benda. Benda-benda yang orang lain tak berharap pun nampak. Dia kata benda-benda yang bukan setakat makcik rockers dan juga gula-gula, tapi lebih daripada tu. Dan kebanyakannya memakai jubah hitam, selungkup hitam, kain hitam. Dan bila sampai dekat tempat ustaz, ustaz rukiahkan, ustaz bagi air yang dirukiahkan, maksudnya membaik pulih semangat. Dan ustaz kata ini adalah permulaan. Nampaknya Pokeng punya hijab dah terbuka. Dia pun tak tahu macam mana boleh hijab dia terbuka. Dia pun, semuanya kekuasa Allah Ta'ala kan. Dan sejak daripada tu, kata Pokeng sampai sekarang, dia cuba biasakan diri. Dia kata benda tu nampak tak tepat, tapi benda tu nampak seperti apa yang kita harapkan. Apa yang kita tak harapkan. Kalau kita tak harapkan benda tu gula-gula, yang muncul adalah gula-gula. Kalau kita tak harapkan benda tu adalah toyol, yang muncul adalah toyol. Dan abang tak harapkan yang muncul adalah Britney Spears. Jadi yang muncul harap-harap Britney Spears. Jadi itu adalah cerita Pokeng. Sorry ya Pokeng, abang buat lawak sikit. Sampai sekarang dia masih lagi berubat untuk membuang benda-benda alah ni. Tapi dia cuba biasakan diri. Dan bila dia berhadapan dengan rumah orang meninggal, hospital, dia akan nampak benda-benda yang dia tak sepatutnya nampak. Dan kalau boleh dia kata perasaan masih lagi takut, dan setiap kali nampak dia akan cuba baca zikir-zikir yang diajar oleh ustaz untuk menguatkan diri. Dan alhamdulillah benda tu membantu dia. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang lelaki, berlaku lebih kurang tahun 2018-2017 macam tu. Tapi abang rasa 2018 dekat Mersing kisah kali ini. Jadi dengan lebih tepat lagi, kisah ni berlaku bermula daripada kampung Pantai Seri Mersing menghala ke Felda Nita. Kalau tak silap abang, Nitar ke Nita. Macam tu lah. Nanti kalau yang salah tu minta betulkan abang lah ya. Ceritanya berlaku pada waktu raya, kata Mizan. Pada pukul 5.30 macam tu, 5.30 petang, raya pertama ke raya kedua macam tu. Diorang bercadang untuk pergi beraya rumah seorang makcik yang terletak dekat kampung Pantai Seri Mersing. Bertolak daripada rumah diorang dekat Felda Nitar ni lebih kurang pukul 5.30 lah. Jadi bergeraklah dalam dua kereta. Dua kereta tu penuh. Mizan bawa kereta yang pertama. Dan kereta pertama 5 orang, kereta kedua pun 5 orang. Ramai-ramai lah kata nak pergi beraya kan. Bila sampai dekat kampung Pantai Seri Mersing tu, rupanya tersalah masa. Setting masa tak cantik. Sebabnya bila sampai dekat rumah makcik dia orang, rupanya makcik dia tengah mengubatkan orang. Makcik dia ni adalah perubatan Islam dia kata. Memang ustazah lah. Jadi memang selalu diminta oleh orang ramai untuk mengubat. Terutamanya berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Sebab memang makcik dia ada kelebihan boleh menghalau-halau makhluk halus kan. Kata ilmunya, zikirnya tinggi, ibadahnya bagus dia kata. Jadi memang kelebihan tu Allah bagi. Jadi bila sampai dekat rumah makcik dia ni, memang timing tak cantik, ada orang datang mengubat. Dan diorang pun naik atas rumah lah. Naik atas rumah sebab yang mengubat tu, yang datang mengubat tu kira saudara mara jugalah dia kata. Jadi duduklah dekat ruang tamu sambil-sambil tengok makcik dia mengubat. Kata-kata nak beraya kan. Jadi alang-alang beraya betul-betul. Jadi bila tengok orang tu nak mengubat mula-mulanya, ingatkan santai-santai je. Tapi tengok yang datang mengubat tu tiba-tiba bersilat, meloncat, berguling, bersilat balik. Memang lain macam mengubat ni. Nak jadi cerita pula, Mizan ni bukan datang seorang. Dia datang dengan anak-anak dia, anak-anak saudara, jadi budak-budak kecil.
Bila tengok tiba-tiba yang diubati tu menjerit, melompat, bersilat, berguling. Jadi budak-budak ni rasa macam takut lah. Budak-budak kan nama. Itu bukan budak-budak, orang tua macam abang pun takut. Orang tua macam abang pun takut. Jadi Mizan cakap dengan yang lain-lain tu, jomlah kita duduk kat kawasan dapur. Turun kat kawasan dapur. Jadi dia orang pun ramai-ramai tu duduk kawasan dapur. Time tu lah makan biskut raya, makan keripik raya semua. Sambil-sambil berborak panjang lah dengan ahli keluarga makcik dia. Yang si makcik yang patutnya datang, dia orang datang nak berlawat, nak beraya tu, masih lagi mengubat orang dekat rumah atas. Maksudnya dekat rumah depan lah. Yang diorang ni semua lepak kat belakang sambil berborak-borak ni. Jadi ingatkan nak tunggu makcik tu habis berborak, habis berubat. Daripada pukul 5.30, lebih kurang macam tu 5.30 diorang sampai. Betul lah, awal lagi patutnya 5.30 diorang sampai. Dah jejak pukul 7.30. Sampai pukul 7.30 tu masih lagi makcik dia tak habis berborak. Habis berubat. Orang tu bersilat komen lagi. Daripada silat gayung, silat patani, segala macam silat dia keluar. Menyebabkan makcik dia tak boleh nak berhenti berehat. Jadi Mizan dengan keluarga yang datang beraya tu ambil keputusan. Jomlah kita beredah. Nampaknya makcik kita terlalu sibuk mengubat orang. Kata. Jadi bila dah jadi macam tu, keputusan yang dia ambil memang beredah lah daripada rumah tu. Pergilah balik rumah diorang lah. Balik rumah diorang dekat kampung, dekat Feldanitar tu. Jadi bila dalam perjalanan antara kampung Pantai Seri Mersing nak ke kampung nak ke Feldanitar tu, jalannya agak gelap kalau pada waktu malam. Nak pada waktu tu dah lebih daripada pukul 8 malam. Agak gelap jalannya. Sunyi pula tu walaupun time-time raya. Jadi waktu dia tengah memandu tu, Mizan tengah memandu. Yang pada waktu balik tu yang memandu bukan Mizan tapi anak buah dia. Waktu kereta pertama dan kereta kedua tu berjalan, tiba-tiba kereta pertama yang Mizan naik jadi berat. Patutnya dia punya kelajuan lebih kurang 110 km sejam sebab kereta tak banyak kan. Tiba-tiba menjadi 40 km sejam. Sempat juga Mizan tanya dengan adik dia, dengan anak buah dia. Engkau servis ke tidak kereta ni? Asallah tiba-tiba jadi berat. Sebenarnya Mizan tak terfikir tau. Ada sesuatu benda yang pelik, yang menakutkan. Dia ingat anak buah dia tak servis kereta. Anak buah dia cakap lah, pakcik saya servis kereta sebelum balik raya ni. Patutnya kereta ni lancar-lancar je. Tapi tak tahulah kenapa jadi macam ni. Jadi bila dah kereta tu lambat sangat, kereta belakang, kereta yang kedua, telefon Mizan lah dia kata Bang Mizan, kenapa lambat sangat kereta depan? Lepas tu bawa tu huyung hayang, mabuk laut agaknya. Jadi Mizan waktu tu pelik. Memang slow, tapi dia tak bawa tu huyung hayang, bawa tegak je. Rupanya kereta belakang nampak kereta Mizan tu huyung hayang. Pelik kan dia kata. Anjing masuk campur. Jadi pelik Mizan kata pada waktu tu. Teruskan perjalanan, tekan minyak, memang habis tekan. Walaupun tekan habis 40 km sejam je dia pergi. Tak jauh pun dia kata. Lebih laju lagi kalau orang jalan kaki atlet Olimpik tu kan jalan kaki lebih laju dia kata. Slow sangat. Tiba-tiba dia melintas ada kereta yang selisih dengan dia. Kereta tu horn sambil angkat lampu. Pada waktu ni Mizan dah rasa pelik. Tapi dia kata bukan pelik dia menganjur kepada ada benda dekat kereta dia, tak. Dia pelik, dia rasa perasaan dia kuat mengatakan mesti beg tangan anak buahnya tertinggal dekat bumbung. Sempatlah dia tanya, ada siapa-siapa beg tangan tertinggal kat atas bumbung? Kata. Tak ada siapa pun yang cakap sebab waktu tu semua orang senyap. Mungkin orang yang lain dah sedar apa yang menumpang dekat kereta dia orang. Tapi Mizan masih lagi tak sedar. Dia rasa seronok aja. Dia boleh tergelak-tergelak lagi. Dia ingat beg tangan anak buah dia tertinggal dekat bumbung. Jadi lepas tu jalan lagi. Berselisih pula dengan lori. Lori angkat lampu tinggi, bagi horn. Dan pada waktu ni Mizan buat gelak, buat lawak. Ni kalau tak beg tangan tertinggal dekat atas bumbung kereta, dia kata. Tak keluar Negeri Sembilan abang. Sorry. Sorry.
Ni kalau siapa ni kalau tak bekas makanan tertinggal dekat atas bumbung kereta, ini mesti ada ni kalau tak beg tangan tertinggal kat bumbung kereta, ni mesti ada orang yang tertinggal bekas makanan kat kereta. Dia gelak. Tapi orang dalam kereta tu tak gelak pun dengan lawak yang Mizan buat. Mizan yang seorang gelak-gelak seorang. Anak buahnya yang jadi pemandu tu pun dah tak gelak dah. Masing-masing dah boleh rasa ada yang sesuatu yang luar biasa. Jadi perjalanan diteruskan. Bila perjalanan diteruskan, masih lagi berat. Jadi tiba-tiba anak buah dia bagi cadangan. Apa kata kalau kita buka ayat Quran kot? Dia kata buka ayat Quran sebab dalam kereta saya ni memang tak ada ayat Quran. Jadi apa kata kita buka dekat handset ayat Quran? Jadi Mizan pun pelik. Dia pun okeylah, dia keluarkan handset dia, rupanya tak ada line. Nak play ayat Quran gunakan YouTube dekat handset masing-masing tak jalan sebab line tak ada. Mujur ada di antara diorang semua yang ada simpan bacaan Yasin Al-Quran secara offline, maksudnya tak perlu gunakan internet. Jadi dipasanglah. Bila dipasang, keadaan dalam kereta jadi suram, jadi menakutkan, dia kata. Sebab dia rasa macam seolah-olah benda tu marah. Pada waktu ni Mizan mula rasa tak sedap hati. Sebab setiap kali kereta berselisih dengan dia, setiap kali juga kereta tu angkat lampu bagi horn. Kali ni memang bukan disebabkan oleh beg tangan dan bukan disebabkan oleh bekas makanan. Ini ada sesuatu atas bumbung. Jadi perjalanan diteruskan sampai sempang masuk felda diorang. Waktu ni barulah kereta tiba-tiba jadi ringan. Daripada 40 km sejam kembali semula ke 100 km sejam. Dan diorang pun bergerak sampailah ke rumah. Bila dekat rumah, kecoh satu rumah. Rupanya kereta yang kedua nampak Makcik Rockers duduk bertenggek dekat atas kereta pertama. Pada waktu ni Mizan masih lagi buat lawak. Waktu dia orang semua nampak, Mizan masih lagi buat lawak, beg tangan dan juga bekas makanan. Sebenarnya pada waktu tu memang ada yang menumpang. Tak tahulah daripada mana datangnya, mungkin dia nak bergerak kan susah, terbang-terbang penat. Jadi numpang atas kita orang. Jadi cepat sikit sampai dekat lokasi kan. Jadi kecoh waktu tu saudara mara semua cerita. Waktu tu Mizan macam sepatutnya sepanjang perjalanan dia perlu rasa takut, tapi sepanjang perjalanan dia rasa gembira. Walaupun kereta dia lambat, tapi dia rasa macam still enjoy lagi lah dengan raya. Bila dah orang cerita baru nak rasa takut, dia kata, ya Allah, sik baik benda tu tak cekik saya. Anak buah dia cakap, tak guna cekik, dah berlalu. Jadi itu adalah pengalaman Mizan dua kereta pergi konvoi dekat kawasan-kawasan Mersing. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang makcik, tapi dinamakan, ini nama sebenar, namanya Umi. Jadi sepanjang cerita ni memang abang gunakan nama Umi lah. Umi cerita kes ni berlaku dekat Melaka. Pada waktu tu dia daripada Kelantan dengan keluarga besar dia. Naik bas ramai-ramai, bas yang disewa daripada Kelantan pergi ke Melaka semata-mata nak menghadiri majlis perkahwinan. Dekat Melaka tu rumah kakak Umi. Kakak Umi kahwinkan anak. Jadi sebagai seorang makcik yang memang memeriahkan suasana kan. Jadi Umi kata dia perlu datang. Jadi sebabkan keluarga dia besar, memang sewa bas. Daripada Kelantan bertolak malam sampai dekat Melaka, lebih kurang pagilah subuh. Lepas habis subuh tu baru sampai Melaka, dan Umi kata diorang semua bergerak ke rumah pengantin. Sebab perkahwinannya pada hari Ahad, diorang sampai tu pada pagi Sabtu. Bila sampai ke rumah pengantin, riuhlah jumpa adik-beradik, saudara mara semua. Meriah-meriah, dia kata. Makan banyak. Lepas tu kebanyakan orang-orang kat sana, dia kata orang-orang Melaka memang banyak acara makan, kata. Jadi sepanjang hari itu daripada dia orang sampai, Umi dengan keluarga dia sampai, bukan Umi dengan keluarga dia aja. Mak, ya Allah, abang sedih. Bukan Umi dengan keluarga dia aja, tapi mak tiri dia, lepas tu anak-anak dia, menantu-menantu dia semua datanglah, dia kata. Meriah. Suami dia. Bila sampai kat rumah pengantin tu pun meriah. Jadi bila dah ke petang tu, lebih kurang petang tu, suami dia pergi minta diri, sebab suami dia nak pergi ke homestay yang dijanjikan lah, yang dia orang tempah. Dia orang tempah homestay tu awal-awal. Sebab suami dia kata sebelum keluarga dia masuk, lebih baik dia masuk dalam homestay tu, dan dia nak buat bacaan Yasin sikit lah, dia dengan suami dia dengan saudara mara yang lain. Jadi tinggallah Umi dekat rumah kakak dia, meneruskan acara borak-borak. Meriah, adik-beradik datang.
Jadi bila tengah-tengah borak tu, anak-anak buah tanyalah, anak-anak si kakak lah yang orang Melaka tu, tanyalah, Maksu ni menyewa kat mana, homestay mana. Dia kata homestay dekat aja, rumah belakang tu aja, dekat dengan rumah sini. Tercengang-cengang anak buah dia. Lah, kenapa Maksu ambil homestay yang tu? Semua kita orang tahu homestay tu homestay berhantu. Banyak kali orang yang sewa kat situ malam-malam dengar orang mengilai. Waktu tu Umi kata, alamak, patutnya dia kena tanya dulu dengan anak buah ni homestay mana yang sesuai. Tapi dia ingat semua homestay tulus mulus je kan, tak ada gangguan-gangguan macam tu. Jadi dah tersematlah dekat hati rasanya takut. Jadi dia kata dia tak berani nak pergi ke homestay pada petang tu. Dia tunggu keluarga abang dia daripada Sabah datang, barulah dia orang nak beramai pergi homestay tu. Padahal dekat homestay tu dah ada suami dia. Jadi bila abang dia sampai daripada Sabah, dia orang pun petang waktu tu, dah nak masuk maghrib, dia orang semua bergerak dekat homestay tu. Dekat homestay tu ada suami Umi. Dan Umi pun tanya dengan suami dia, abang ada rasa-rasa apa tak seram-seram, tegak-tegak bulu roma? Ada, dia kata. Rumah ni ada yang tak kena. Waktu saya baca Yasin, banyak gangguan, dia kata. Jadi Umi cakap, gangguan macam mana bang? Cuba cerita-ceritakan. Suami kan, lelaki, keberaniannya lain macam. Takkan cerita kat bini. Kalau abang suami nanti pun abang akan buat benda yang sama. Tapi abang harap bini abang berani juga orangnya. Jadi Umi kata, bila suami dia cakap macam tu, Umi lagilah gelabah kan. Alah, mesti ada yang tak kena ni. Jadi Umi beritahu dengan abang dia. Abang yang datang dari Sabah, yang akan tinggal sama-sama dengan Umi dekat homestay tu. Sebab homestay tu rumah 2 tingkat. Dia cakap, abang dia kata, suami saya cakap rumah ni berhantu lah. Abang di dalam rumah tu terus macam, mana hantu? Oi, kalau hantu tu datang, aku pijak-pijak kepala dia. Memang tak ada. Engkau nak tahu, ini hantu Melaka tak, jenis tak boleh pakai. Hantu aku yang dekat Sabah tu lain macam hantu laut gitu. Datang berombak-rombak dia kata. Dia cerita tu umpamanya macam hantu tu tak ada apalah, hantu Melaka ni tak ada apalah berbanding dengan hantu Sabah. Dia kata hantu Sabah tu lagi kekuatan dia punya gangguan dia. Jadi bila dengar macam tu, Umi kata patutnya dia jadi lagi berani kan. Bila abang dia bagi semangat macam tu, tak, dia jadi lagi takut. Jadi malam tu tidurlah dia orang satu keluarga dekat homestay tu. Lebih kurang pukul 1 pagi, masing-masing terbangun. Satu rumah bau kapur barus. Kalau siapa-siapa yang ahli keluarga Joseph Polala tak tahu kapur barus adalah salah satu ingredient yang digunakan dalam memandikan jenazah sebelum dikebumikan. Orang Islam lah, untuk orang Islam. Jadi kapur barus bau satu rumah. Waktu tu Umi kata hati dia dah tak sedap. Mujurlah dalam rumah tu ramai. Sempat juga dia beritahu dengan abang dia, tengok bang, abang punya mulut mencabar-mencabar ni, tengok satu rumah bau kapur barus. Abang dia boleh cakap apa? Ini bau kapur barus je, tak ada benda pun. Benda tu takkan muncul, setakat bau-bau kan dia hantar kat kita bau kapur barus nak kasih kita takut. Mananya tak payah takut, dia kata. Jadi bila dah macam tu, Umi terkebil-kebil, tapi dapat juga dia tidur malam tu. Cumanya dia kata besok lepas kenduri kahwin, dia tak nak tidur dalam rumah tu, dia nak tidur rumah kakak dia, Kak Long dia, yang rumah pengantin. Jadi besok paginya dia pun rasa macam tak cukup tidur. Kenduri. Lepas habis kenduri, abang dia yang duduk dekat homestay tu baliklah ke homestay dia. Jadi abang dia tanyalah dengan Umi kata, kau tak nak ikut abang balik homestay ke? Dia kata, tak nak bang, kata, saya tak berani, saya tidur rumah Kak Long. Jadi abang tidurlah dengan keluarga abang malam ni kat sana. Jadi terpecahlah dia orang. Jadi Umi pun tidur dalam rumah kakak dia. Malam tu, pagi Isnin, dia orang semua bertolak balik ke Kelantan naik bas. Okay. Jadi bila sampai dekat Kelantan, waktu tu masih lagi tak terbongkar rahsia. Rupanya pada pagi Isnin, abang dia yang daripada Sabah ni bergegas pergi ke rumah Kak Long dia orang, rumah yang kat Melaka tu, rumah pengantin. Dia cerita malam tu kak, kita orang semua tak boleh tidur kak, mengilai satu malam kak. Setiap ceruk disumbang suara kak, garau halus, kejap garau, kejap halus. Kata kejap ki tinggi, kejap ki rendah, macam-macam kak, sampai saya dengan anak-anak tak boleh tidur. Mula-mula kita orang nak ambil-ambil semayang, tengah nak angkat takbir, lagi kuat kak, macam dia buat konsert kak jeritnya. Bukan satu, dua, berekor-ekor suaranya kak. Ada tinggi rendah kak, dia kata. Kekek kakak dia gelak. Itulah kau, Umi dah cakap
adik dia orang yang bongsu kan. Umi tu adik bongsu. Umi dah cakap, kata rumah tu berhantu. Anak-anak akak pun dah beritahu, kau degil, kau cakap besar, kan dah kena. Jadi akak dia bila dah tahu cerita macam tu, tak tangguh-tangguh beritahu pada Umi. Umi dapat beritahu tu, kekek-kekek Umi gelak. Kata, itulah padahnya kalau kita ni kat tempat orang, jangan besar-besar mulut, jangan cakap lepas. Sebab kita tak tahu situasi sebenarnya apa yang berlaku dekat situ. Mungkin rumah tu sebelum jadi homestay menjadi ada peristiwa membunuh diri ke, orang kena bunuh ke, ataupun memang rumah tu dah lama ditinggalkan ke, maksudnya ada makhluk lain yang tinggal dalam tu kan. Jadi peristiwa tu memang menjadi kenangan dan menjadi pengajaran pada Umi. Kalau nak cari homestay, tanya dulu dengan saudara mara kiri kanan depan belakang. Takut-takut rumah yang kita order tu, yang kita homestay kan tu tak berapa nak stay. Maksudnya ada gangguan-gangguan lain daripada alam sebelah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang kali ini. Terima kasih sangat-sangat. Walaupun 3 cerita yang agak panjang, tapi semua masih lagi setia menunggu sampai habis. Terima kasih juga yang membeli baju JSPN, nak dijadikan cerita, sambal lara dan juga perapan sate. Terima kasih sangat-sangat. Penghargaan yang besar buat abang. Itulah, terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih juga yang menonton video abang, yang selalu bagi komen, bagi kata-kata semangat. Yang kata-kata kurang semangat tu abang anggap ia adalah sebagai satu teguran yang baik. InsyaAllah lah abang akan perbaiki mana yang patut. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.